Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana wa ja'alna minal rasyidin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan daripada ciri-ciri akidah yang perlu kita mengambil perhatian dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga semua ibadat-ibadat yang kita lakukan, semua amalan-amalan yang kita lakukan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini nak menceritakan sedikit daripada ciri-ciri akidah yang salah. Yang sebenarnya apa yang kita dengar daripada ustaz-ustaz ke, daripada saya sendiri ke, perlu kita kena berdepan dengan keadaan yang sebenarnya. Belajarlah, maksud sayanya ialah kita kena belajar. Tak sudah kita nak dengar daripada Facebook ke semata-mata. Kita kena berdepan dengan ustaz-ustaz sungguh, berdepan dengan cara bersoal dan menjawab. Kita buat pertanyaan demi pertanyaan untuk menuntut kepahaman. Itu kalau ustaz yang pandai tu. Kalau macam saya ni tak pandai, bolehlah sekadar bawa diri orang kata baik. Jadi ciri-ciri yang batal, yang salah itu berdasarkan kepada 1, 2, 3 dan 4. Ini adalah yang salah. Mengikut waliknya hak ni lah. Yang mengikut waliknya ni lah. Hak yang berlakunya ni lah juga. Tu dia. Baik. Kalau diizinkan Allah Subhanahu wa taala masa, saya teruskan. Kalau tak izin, kita bersambung pula kemudian nanti, insya-Allah. Yang pertama, syirik dan kufur kepada Allah. Syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya baca tajuk dululah. Yang keduanya ialah pegangan tidak berdasarkan kepada nas Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, mengikut logik akal semata-mata. Yang keempatnya, pegangan kepercayaan sentiasa berubah-ubah. Ini yang kita nak bincang pertama. Kalau dah masa, saya teruskan sebagaimana yang saya sebut tadilah. Yang kita nak bincang cara ringkas, kemudian belajarlah pula. Jangan sudah tak belajarlah pula. Ni kita ngaji
kita dengar sekadar Facebook ataupun sekadar ceramah di dalam Facebook ataupun WhatsApp, sekadar saja. Sekadar boleh pakai, bukan tak boleh pakai, tapi sekadar. Kalau nak betul-betul mantap, jawab danya, kita berjumpa dan kita bermuzakarah dan kita tadah kitab, dan di situlah kita dapat kepahaman yang kita boleh kongsi bersama. Itu dia. Baik. Yang pertama, syirik dan kufur kepada Allah. Baik. Orang-orang yang syirik dan kufur kepada Allah Ta'ala, akidah mereka adalah akidah yang batil. Mana batil, maknanya tak boleh guna lah. Tak boleh guna. Rosak. Ini yang kita takutnya ni lah. Kita duk kata molek dah, molek. Ni ada yang kita nak tahunya, siapa mengetahui dengan yakin bahawasanya batil. Baik. Kerana mereka itu tidak mempercayai keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka itu adalah orang yang sesat. Dia tidak percaya bahawasanya Allah Taala saja, tak percaya. Dia dah kata dua semua. Orang kafir ni, orang syirik ni ialah orang kafir lah. Dia tak percaya. Dan biasanya orang-orang kafir muka pintu so, dalam bilik tamu so, dapur so, lepas tu dalam bilik tidur so. Berapa? 4 yang dianggap dia sebagai Tuhan mereka. Salah lah. Salah. Dia kata Tuhan Allah yang jadi langit bumi. Betul dah. Tapi dia syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak perkara. Kalau kita sebut, benda ni lah yang merosakkan akidah kita ni. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesiapa yang syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu apapun, sikit je, bukan satu, sikit sangat, dia syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesungguhnya ia telah sesat sebagai sesat yang amat jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dah sesat dah. Dah sesat dah. Ini nas Al-Quranul Karim menyatakan bahawasanya orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang dah sesat dah. Jadi kalau kita takut pada sesat, kita rujuk balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggallah hak sesat tu. Tinggal pahaman yang sesat, ideologi yang sesat, tinggallah. Tinggal mencontoh. Pada muda kita sebut tinggal mencontoh. Jangan ikut lagi perbuatan, amalan, ibadat yang berunsur syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tinggallah. Kita tahulah bahawasanya syirik itu adalah sesat daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan akhirat nanti masuk dalam neraka dan seterusnya kekal di dalam neraka. Itu adalah orang yang syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramalah kalau kita tengok dah tak ngaji, nak buat mana? Tak ngaji. Zaman muda-muda tak ngaji. Tak ngaji. Deralik ke muda. Duk jadi ke muda, diikut hawa nafsu muda. Akhirnya bila dah tua ni,
Allah Ta'ala beri panjang umur. Allah, baru rupanya dalam muda dulu sirik banyak sangat. Sirik banyak sangat. Inilah yang benarnya. Yang kita nak tahunya, perkara yang membawa kepada syirik itulah yang kita nak jauhkan. Jadi kita golongan orang yang ada upaya lagi, masih lagi terdaya, berusahalah untuk mendalami akidah, sehingga akidah kita, pegangan kita, ibadat kita, amalan kita selamat dan seterusnya diterima Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Baik. Orang-orang yang kufur pula, hak syirik lain. Hak syirik ni dia percaya Tuhan ada tapi dia buat banyak. Percaya dengan benda itu, percaya dengan benda ni dah banyak-banyak sangat benda. Orang zaman dulu, kalau kita tengok hak kepercayaan orang zaman dulu, takut sungguh. Takut sungguh. Saya bersama dengan Tok Guru saya, Tok Guru Quran lah. Tok Guru Quran pun bukan Tok Guru Quran saja. Dia mengajar juga sepatah dua. Dia tebang pokok bunuk. Dia tebang pokok bunuk yang duduk tepi sungai. Dia tebang. Sebab apa? Dia tengok di keliling pokok bunuk tu, Allah, ada pulut kuning lah, ada ayam lah, ada darah lah, ada bulunya, ada hatinya. Semuanya ini syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mempercayai benda yang dia sembah tu, benda yang dia buat tu adalah suruhan daripada hatu jumalang yang boleh menyebabkan anak dia menangis malam ke, berjerit malam ke, mengaung ke, sakit sukar ke. Dia percaya bahawasanya benda ni lah yang mendatangkan sakit dalam ahli keluarga dia. Akhirnya Tok Guru saya ni pergi tebang. Tebang. Akhirnya berdebung tumbang. Tumbang ke arah sungai. Tu dia. Syirik lah tu, perbuatan syirik. Masa ngaji dia tak pergi. Dia buat benda syirik. Tunggu saja ni, hak dia ngajar Quran ni, dia ngajar juga kitab-kitab tauhid, sifat 20 orang tua kata nah. Ngaji tak pergi. Tu dah akhirnya tebanglah untuk menyelamatkan syirik daripada akidah mereka, supaya berada di atas jalan yang sebenar. Dia buat juga, tak buat situ, dia buat sini pula. Begitulah orang yang syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau zaman Nabi dulu, dia semua berhala, dia semua tok pekong. Macam kita lah ni, tak semua tok pekong. Dia semua, dia buat dengan cara, dia buat cara-cara yang demikian yang saya cerita tadilah. Ataupun dia tak semua mana-mana, tapi fahaman dia sungguh menyeleweng. Sungguh-sungguh menyeleweng daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syirik. Tak yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yakinnya apa yang dibuat oleh akal fikiran dia, hawa nafsu dia, tu dah dia yakin. Dia tak yakin dengan ayat-ayat Allah, tak yakin dengan hadis-hadis Rasulullah. Jadi silaplah, perlulah balik kepada pangkal jalan. Sesungguhnya pangkal jalan ialah jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ini orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang kufur pula, akidah mereka adalah akidah yang batal. Batil lah. Batil mana batal jugalah.
tak pakar juga. Tak pakar juga. Jadi kesimpulannya, akidah orang yang syirik dan akidah orang yang kufur, ingkar itu adalah tak pakar belaka. Kufur ni makna dia ingkar lah. Ingkar. Kufur maknanya ingkar akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka itu ingkar kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, ingkar malaikat-malaikatnya, ingkar kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhiratnya dia ingkar belaka dah. Habis penuh jana dah. Dia ingkar. Dia ingkar. Malaikat dia ingkar, Nabi pun dia ingkar, kitab-kitab pun dia ingkar, hari akhirat pun dia ingkar, qada dan qadar pun dia ingkar. Habis penuh jahannam dah. Hidup dan ni dah. Yang saya kata lepas-lepas, hidup manusia ni kalau siapa ke peringkat ni, jawab dia lebih baik menatang lah daripada manusia. Baik. Dan mereka itu juga adalah termasuk orang yang sesat juga. Sesat. Orang sesat ni jawabnya mudah je. Jawab dia ni neraka dah. Neraka. Na'udzubillah min zalik. Minta berlindung, minta jauh daripada perkara yang membawa kepada sesat. Bukan tadi ngaji. Saya ngaji, tapi ngaji nak tahu. Bukan ngaji nak amal, ngaji nak tahu. Benda-benda ni bukan kita kata dijauhikan Allah Ta'ala daripada nak tahu. Tahu tu memang kita kena tahu. Tapi kita nak amal tu minta jauh. Nak amal. Benda-benda yang mendatangkan kesamaran. Tapi hak moleknya belajar dululah. Belajar. Bila agak kemah molek, bolehlah kita belajar berkenaan dengan hak salah laku. Benda-benda yang membawa murtad banyak. Benda akidah ni, benda ngaji banyak. Benda dia meruntuhkan iman kita, akidah kita berapa. Patu cabang-cabang iman pula berapa. Patu yang merosokkan tanda-tanda munafik memperolok-olokkan dengan iman berapa. 30 dah. 30 tanda-tanda munafik. Dan 77 cabang-cabang iman, dan 20 lagi daripada benda-benda yang syirik yang membawa kepada runtuhnya syahadat kita. Banyak benda kena mengaji. Sebab itulah saya kata bukan sudah kita nak dengar Facebook semata-mata, dan kita mengajilah paling mudahnya. Tak ada masa lah Ustaz nak mengaji. Tak ada masa tu kita sendiri. Kita buat masa, jadi masa. Kalau kita buat tak ada masa, jadi tak ada masa. Cukup dah Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita 24 jam. Banyak dah. Jadi kembalilah kepada kita lah. Bersedia untuk belajar, dan kita belajar dengan perkara yang betul-betul memberi manfaat dunia kita, akhirat kita, rohani kita, dan jasmani kita. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Baik, dalam surah An-Nisa ayat 136. Sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah dan malaikatnya, dan kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, dan juga hari akhiratnya. Kalau ingkar lah. Ingkar, tak percaya. Nafikan Allah Subhanahu Wa Taala bukan banyak. Malaikat ingkar, tak ada malaikat, tak ada. Ini berlaku, ialah berlaku alam, gerak alam, hidup dan mati. Bila hidup mati, tak ada malaikat pun yang ambil nyawa. Ni
dan kitab-kitabnya tak ada kitab. Allah Subhanahu Wa Taala beri kita akal fikiran, kita fikirlah sendiri. Baik buruknya tak ada kitab. Dan rasul-rasulnya, rasul-rasul pun tak ada. Habis ya Nabi. Orang yang ingkar kufur kepada Allah, pada malaikat, pada kitab dan rasulnya, hari akhirat, baik. Dengar Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Qad masuk pada fi'il madhi, jawabannya qad ditahkid. Dhalalan ba'ida, dhalalan maf'ul mutlaq bagi dhalla, ba'idan sifat pula bagi dhalalan. Jadi banyaklah. Maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Sesat ni membawa pada neraka. Benda yang paling takut sekali akhirat ialah neraka. Masuk kubur tu jawab dia takut neraka dah. Takut neraka dah. Orang mati ingkar, orang mati dan keadaan sesat, takut kubur dah, takut neraka dah, takut neraka dah, takut situ dah, dengan sebab tak taubat, kenakan sebab tak belajar. Orang kata alasan nak kata bukan aku seorang masuk neraka, itu alasan bodoh. Alasan bodoh. Jangan ikut orang bodoh. Jangan ikut. Sesat, jangan ikut orang sesat. Kita nak ikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikutlah. Ikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ikut. Jangan ikut. Masuk neraka bukan kita suka gelak ketawa. Masuk neraka ni mengaung. Mengaung. Bukan kata suka. Ada. Bukan tak ada dah. Saya dengar lama dah jawapan ni. Lama dah. Masa 1980-an lagi dah. Masuk neraka bukan seorang ramai. Kalau ramai-ramai suka pula. Jangan awak suka lah. Jangan awak suka. Kalau neraka tu, bila masuk kubur tu, takut neraka dah. Takut neraka dah. Takut sesa dah. Jangan kita cuba nak main-mainkan, nak mengolok-olokkan dengan sesa-sesa Allah Subhanahu Wa Taala. Kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan yang lurus, jalan hidayat, jalan yang ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan duk berlawanlah. Teruskanlah kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, jalan yang boleh membawa kepada akhirat dengan keadaan selamat. Tu dia. Baik. Jadi nombor satu ialah syirik dan kufur adalah membawa kepada akidah kita menjadi tak pakai gawah. Tak pakai gawah. Kalau duduk situ, jawabnya tak pakai gawah lah. Tak pakai. Jadi kita kembalilah dengan rendah hatinya, dengan mengakulah, dengan sujud kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan langkah baru kita ialah dengan langkah bersungguh-sungguh untuk menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang sejahtera. InsyaAllah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tu dia ayat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kematian, pada hari akhirat, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari kematian, hari akhirat,
tidak mau beri guna lagi harta benda yang kaya raja dan anak pinak yang ramai berdu ramanya, illa man atallah, kecuali mereka yang menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera inilah hati yang ada akidah, hati yang tidak membawa dosa-dosa syirik dan dosa kufur. Selamat. Itulah yang dikatakan hari yang paling bahagia. Kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikutlah perintah Allah Subhanahu wa taala, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. InsyaAllah sama-sama kita mengikuti pengajian-pengajian seterusnya. Apa yang saya sebut pada Facebook yang ada pada kita ni tidak memadai lagi. Untuk kita teruskan lagi belajar dan terus belajar hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, insyaAllah kita sambung lagi pada masa-masa yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekian, saya sudahi dengan tasbih kifarah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.